Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rashidah. Dan untuk hari ini, kita akan fokus kepada menjawab soalan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Untuk sesi PTPR 5.0 yang bertarikh 4 Ogos 2021, iaitu pada hari Rabu yang bermula daripada pukul 9.45 sehingga 11.05 pagi. Jom kita belajar murid-murid. Baiklah murid-murid semua, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu minta untuk kamu bersedia dengan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 dan sila buka muka surat 9. Pada sesi ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu cara-cara untuk menyelesaikan soalan-soalan yang terdapat dalam muka surat ini. Baiklah murid-murid, kamu boleh lihat di sini. Panduan menulis maklumat yang terdapat pada label. Baik, kamu lihat di sini ya, aktiviti 2. Arahan yang perlu kamu buat ialah baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Kamu lihat di sini ya. Grafik ini atau gambar ini dikenali sebagai label. Ya, biasanya label ini terdapat pada pembungkusan sesuatu produk. Ya, produk itu maksudnya benda lah atau barang-barang. Ya, kalau kamu pergi ke kedai, kamu beli barang, kamu akan nampak label pada bungkusan barang tersebut. Contohnya di sini ialah tentang pulut panggang. Ya, produknya ialah pulut panggang. Baik, biasanya pada label terdapat pelbagai informasi tentang produk atau benda tersebut. Contohnya kalau dalam gambar ini tentang pulut panggang, maksudnya terdapat info ataupun penerangan tentang produk yang kita beli. Ya, baik. Untuk tugasan ini, apa yang perlu kamu buat ialah kamu lihat pada label tersebut. Ya, kamu lihat pada label ini, kemudian kamu isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan maklumat di atas. Ya, cikgu dah bantu kamu untuk melengkapkan tempat kosong. Ya, nanti kamu salin semula dengan ayat ini dan lengkapkan tempat kosong. Dan informasi ini adalah berdasarkan kepada soalan-soalan yang cikgu beri di sini, soalan 1 sehingga 6. Ya, murid-murid, biasanya soalan ini semua berkaitan dengan semua informasi yang terdapat pada label yang diberikan. Okay, bagaimana murid-murid? Cikgu rasa kamu boleh buat ya, insya-Allah. Dan sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh bertanya pada cikgu ya. Baiklah murid-murid semua, setelah kamu melengkapkan tugasan pada muka surat 9, sekarang mari kita lihat muka surat 10. Baik, aktiviti untuk muka surat 10, kita baca arahan bersama-sama. Kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca, kemudian betulkannya. Baik, untuk tugasan ini, perkara yang perlu kamu buat ialah kita baca bersama-sama panduan menjawab soalan bahagian ini. Ya, yang pertama, kamu hendaklah baca petikan dengan teliti. Bermaksud, apabila terdapat petikan, kamu baca betul-betul. Kemudian yang kedua, kamu kenal pasti jika ada kesalahan ejaan, penggunaan imbuhan dan tanda baca. Baik, sambil kamu membaca, kita lihat adakah kesalahan untuk ejaan, imbuhan dan tanda baca yang terdapat di sini. Baik, yang ketiga, kamu perlulah membetulkan kesalahan tersebut. Dan yang keempat, salin semula petikan dengan pembetulan kesalahan yang betul dalam buku aktiviti ini juga di muka surat 11. Baik murid-murid, mari kita lihat bersama-sama. Tajuknya ialah
tokoh kraf negara. Adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Bidang seni kraf logam. Lantikan pertama adik guru tahun 2008. Tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Baiklah murid-murid, Allahyarham Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Yaakob merupakan antara tokoh kraf negara. Bermaksud beliau merupakan antara orang yang arif dalam seni kraf tangan negara, terutamanya dalam bidang logam. Mari kita baca bersama-sama dan kita kenal pasti kesalahan, ejaan, imbuhan dan tanda baca. Baik, latar belakang pelibatan. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Baiklah murid-murid, dalam ayat ini terdapat perkataan yang cikgu gariskan dengan warna merah yang bermaksud terdapat kesalahan dari segi ejaan, iaitu perkataan 7. Jadi, apabila kamu menyalin semula sebentar nanti, kamu salin semula dengan ejaan yang betul. Baik, kita teruskan. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya. Baiklah murid-murid, dalam ayat ini juga terdapat dua kesalahan ejaan, iaitu kecil dan hasil. Sila buat pembetulan untuk ejaan tersebut. Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Baiklah murid-murid, dalam ayat ini juga terdapat satu kesalahan ejaan. Baik, kita pergi pada perenggan kedua. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Baik, dalam ayat ini terdapat satu kesalahan tanda baca, iaitu Allahyarham. Permulaan ayat mestilah bermula dengan huruf besar. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Baik, di sini ada satu kesalahan tanda baca, iaitu sepatutnya tanda noktah ya. Nanti kamu betulkan. Baik, seterusnya, karya yang dihasilkan, beliau sering menjadi hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Baik, di sini juga terdapat satu kesalahan tanda baca ya. Sepatutnya bermula dengan huruf besar. Baik, mari kita pergi kepada perenggan yang ketiga. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraf perak. Baik, di sini terdapat satu lagi kesalahan ejaan ataupun imbuhan ya. Berusaha sepatutnya imbuhan yang betul ialah berusaha. Baik, seterusnya, beliau mahu kesenian ini terus mempelihara. Baik, di sini ialah kesalahan imbuhan. Ya, kamu cari imbuhan yang betul. Oleh itu, di terpanjang hayatnya, beliau bercita-cita untuk melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukaran kraf perak ini. Baik, di sini ada dua kesalahan untuk imbuhan, iaitu terpanjang. Ya, apakah imbuhan yang betul? Nanti kamu cari. Dan melihat. Ya, juga kamu perlu betulkan dan cari imbuhan yang betul. Baiklah murid-murid, setelah itu kamu salin semula dalam muka surat 11
petikan penuh dengan tanda baca, imbuhan dan ejaan yang betul. Baik, jelas ya murid-murid? Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat tugasan di muka surat 34. Ya, tugasan ini berkaitan dengan ayat tunggal. Baik, untuk menjawab soalan bahagian ini, pertama sekali kamu perlulah lihat gambar dan frasa yang diberikan. Ya, tengok gambar, okey, kemudian lihat frasa yang diberikan. Kemudian bina ayat tunggal dengan betul. Ya, macam yang nombor 1 dan soalan nombor 2 telah diberikan ayat, kamu perlu meletakkan frasa saja yang betul. Manakala ayat yang ketiga, 4 dan 5, kamu perlu menggunakan frasa yang diberikan berdasarkan gambar. Contoh ayat yang pertama ialah Wan Zaliha mencuci cermin dengan air sabun. Baik, soalan yang kedua, Encik Ismail tempat kosong botol plastik. Kamu gunakan semula frasa yang diberikan. Untuk nombor 3, 4 dan 5, kamu perlulah membina ayat sendiri berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan di atas ini. Ya, boleh ya murid-murid? Jika kamu tidak faham, kamu boleh bertanya pada cikgu ya. Baiklah murid-murid, untuk tugasan terakhir pada hari ini, sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 35. Baik, tadi kamu telah menjawab soalan untuk ayat tunggal dan untuk muka surat 35, kamu perlu menjawab soalan untuk ayat majmuk. Baik, untuk menjawab soalan pada bahagian ini, pertama, kamu perlu baca ayat yang diberikan. Ya, ayat yang diberikan ialah ayat-ayat tunggal. Kemudian jadikan ayat majmuk berdasarkan kata hubung yang diberi. Kedua, tuliskan ayat mengikut nombor. Baik, untuk lebih memahami, mari kita baca arahan bersama-sama. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Tajuknya ialah gunalah bioplastik. Baik, ayat yang pertama, okey, awak lihat di sini telah diberi dua ayat tunggal, iaitu A, bioplastik mudah diperoleh. Sebenarnya kita biasa sebut bio ya. Okey, bioplastik mesra alam. Okey, dua-dua ini ialah ayat tunggal dan kata hubung yang diberi ialah dan. Jadi, kamu perlu menggabungkan ayat ini untuk jadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan. Dan contoh yang cikgu beri di sini nombor 1, bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, baiklah. Kita lihat nombor 2. Terdapat juga dua ayat tunggal iaitu A, bioplastik sangat sesuai. B, bioplastik tidak mencemarkan alam. Kata hubung yang diberi ialah kerana. Baik, dengan kata hubung kerana ini, kamu hendaklah menggabungkan dua ayat ini menjadi ayat majmuk. Kemudian tuliskan di bahagian nombor 2. Baik, sama juga dengan nombor 3, terdapat dua ayat tunggal. A, bioplastik mudah terurai. B, plastik biasa sukar terurai. Dan kata hubung yang diberikan ialah tetapi. Jadi, setelah kamu menggabungkan ayat tersebut menjadi kata majmuk, tuliskan di bahagian nombor 3. Begitu juga dengan nombor 4, dua ayat tunggal. A, bioplastik mudah dilupuskan. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung yang diberikan ialah serta. Macam mana kamu nak gabungkan ayat ni menggunakan kata hubung serta supaya menjadi ayat majmuk? Kemudian tuliskan di bahagian nombor 4. Seterusnya nombor 5. Terdapat juga dua ayat tunggal. A, sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. B, bioplastik melestarikan alam. Dan kata hubung yang diberi ialah untuk. Akhir sekali nombor 6. Dua ayat tunggal juga yang A, penggunaan bioplastik digalakkan.
tapi alam kita tidak tercemar dan kata hubung yang diberi ialah supaya. Baik, kamu hendaklah menggabungkan dua ayat tunggal ini dengan kata hubung supaya jadi ayat majmuk, kemudian tuliskan di bahagian nombor 6. Baik murid-murid, mudah saja kan? Dan sekiranya kamu ada masalah dan soalan, sila bertanya dengan cikgu ya. Baiklah murid-murid, setakat ini saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu dapat melaksanakan tugasan ini sebaik mungkin. Ya, cikgu beri masa untuk kamu melakukan tugasan ini sehingga hari Ahad nanti. Jadi sila buat dengan tekun dan berhati-hati ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.